Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diberi kesihatan, sentiasa diberi kefahaman yang baik dalam menguasai ilmu pengetahuan. InsyaAllah, hari ini kita akan belajar tentang dam, iaitu salah satu topik kecil di bawah tajuk lambaian Kaabah. Sebelum Ustazah teruskan, Ustazah nak tanya, susah tak tajuk dam? Ada yang jawab senang, ada yang jawab okey dan ada yang jawab susah. Untuk yang jawab susah tu, jom mari kita belajar pasal dam dengan Ustazah. Mudah-mudahan selepas tengok video ini, kamu semua akan rasa dam itu sebenarnya mudah aja, tak susah pun. Okey, ready, go. Pertamanya kita lihat dulu maksud dam. Dam dari segi bahasa ialah darah. Kenapa digunakan perkataan dam ataupun darah? Kerana denda yang dikenakan kepada jemaah haji adalah melibatkan sembelihan. Dari segi ibadah haji pula, dam ialah denda yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan semasa mengerjakan ibadah haji ataupun umrah. Antara kesalahan tersebut ialah mereka meninggalkan wajib haji ataupun mereka meninggalkan wajib umrah ataupun mereka melakukan perkara yang dilarang semasa ihram sama ada ihram haji ataupun umrah. Jom kita lihat dengan lebih jelas tentang kesalahan yang dikenakan dam. Antara kesalahan yang dikenakan dam ialah yang pertama, melakukan perkara yang dilarang semasa ihram. Untuk memudahkan kamu memahami tajuk ini, Ustazah akan bahagikan larangan ihram kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, bersetubuh sebelum tahallul awal dan dikepung ataupun ditahan masuk Mekah setelah berniat ihram. Bahagian yang kedua ialah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang, flora dan fauna. Jadi kesalahannya ialah mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan di tanah haram yang tumbuh sendiri. Dan yang kedua, berburu binatang buruan darat yang halal dimakan. Seterusnya, bahagian yang ketiga, memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong rambut atau mana-mana bulu di bahagian anggota badan, menutup kepala bagi lelaki, menutup muka dan 2 tangan bagi wanita, memakai minyak rambut di kepala atau janggut, bernikah atau menikahkan, melakukan permulaan kepada persetubuhan, bersetubuh kali kedua sebelum tahallul awal. Okey, kali pertama masuk bahagian 1, kali kedua masuk bahagian yang ketiga. Dan yang terakhir, bersetubuh selepas tahallul awal. Okey, ini 3 bahagian perkara yang dilarang semasa ihram. Okey, bahagian yang keempat ialah kesalahan yang dikenakan dam juga ialah meninggalkan wajib haji ataupun meninggalkan wajib umrah. Ini antara wajib haji dan wajib umrah. Juga mengerjakan haji secara tamattu' ataupun mengerjakan haji secara qiran. Tidak wukuf di padang Arafah. Tidak melakukan tawaf wida', iaitu tawaf selamat tinggal sebelum meninggalkan kota Makkah. Jadi perkara-perkara ini jika dilakukan, maka akan dikenakan dam. Jadi semua dam ini termasuk dalam bahagian yang keempat. Okey, seterusnya kita akan lihat pula jenis-jenis dam yang akan dikenakan. Okey, dam ini terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, dam tertib. Yang kedua, dam takhyir. Yang ketiga, dam ta'dil. Dan yang keempat, dam takdir. Dam tertib ialah dam yang dibayar mengikut susunan. Manakala dam takhyir ialah dam yang boleh memilih
jemaah boleh memilih mana-mana jenis dam yang ditetapkan syarak. Dam takdil boleh dibayar mengikut nilaian harga dam. Dan dam takdir pula boleh dibayar mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan. Untuk lebih mudah ingat, bila kita sebut dam tertib, maka kita bayangkan ikut susunan. Takhyir pula boleh pilih, takdil, adil, sama nilai. Maksudnya pilihan dam yang diberi semuanya dengan nilai yang sama. Seterusnya, yang terakhir, dam takdir, iaitu ikut kemampuan. Kenapa di hujung perkataan takdil dan takdir, Ustazah highlightkan warna kuning kan, huruf L dan huruf R. Kenapa ya? Ini kerana pelajar selalu tertukar, selalu keliru dengan kedua-dua perkataan tersebut disebabkan sebutan dan ejaannya hampir sama. Okey, baiklah. Sekarang Ustazah akan ajarkan pula teknik mudah ingat dam. Okey, semua sudah bersedia? Lagi bagus kalau ada bersama kamu sehelai kertas A4, pen dan pembaris. Dah ready? Jom kita mulakan. Pertamanya, Ustazah nak kamu buat 2 garisan. Macam yang Ustazah tunjukkan ni, buat 2 garisan. Kemudian di sebelah atas, tulis perkataan tertib. Dan di sebelah bawah, tulis perkataan takhyir. Kemudian di sebelah kiri kamu, sebelah kiri kamu, tulis perkataan takdil. Dan di sebelah kanan kamu, tulis perkataan takdir. Tengok huruf yang Ustazah highlightkan tadi. Di sebelah kiri kamu nampak perkataan takdil. Huruf L yang berwarna kuning itu menandakan left, iaitu kiri. Jadi perkataan takdil mesti diletak di sebelah kiri. Seterusnya, perkataan di sebelah kanan kamu pula, ada perkataan takdir. Huruf R di situ melambangkan right, yang bermaksud kanan. Jadi perkataan takdir perlu berada di sebelah kanan kamu. Sekarang kita boleh nampak bahagian tertib. Tertib, dam tertib ada 2. Tertib takdil dan tertib takdir. Seterusnya takhyir juga ada 2. Yang pertama takhyir takdil dan yang kedua takhyir takdir. Seterusnya, step seterusnya kita akan labelkan kotak menggunakan nombor. Menggunakan nombor. Kita akan mulakan dengan kotak sebelah kiri atas. Kotak antara tertib dan takdil kita namakan kotak 1. Kemudian kotak antara takhyir dan takdil kita namakan kotak 2. Kotak antara takhyir dan takdir dinamakan kotak 3. Dan kotak antara tertib dan takdir itu kita namakan kotak yang keempat. Jadi, di mana kita ambil nombor-nombor ini? Sebenarnya nombor-nombor ini adalah nombor yang kita bahagikan tadi. Kesalahan-kesalahan yang dikenakan dam tadi, kita ada bahagikan kepada 4 bahagian. Jadi untuk melihat bahagian-bahagian tersebut, jom kita lihat untuk mengingat semula. Ini bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Kemudian ini adalah bahagian yang keempat. Inilah yang akan kita gunakan dalam kotak ini. Seterusnya, kita akan penuhkan kotak-kotak ini dengan kesalahan-kesalahan yang dikenakan dam. Kesalahan yang kita nak isi dalam kotak ini, kita mulakan dengan kotak yang pertama, kotak atas sebelah kiri. Kotak yang pertama adalah kotak dam tertib dan takdil. Kesalahannya ialah
melakukan persetubuhan sebelum tahallul awal. Okey, apakah dam yang dikenakan kepada mereka? Okey, menyembelih seekor unta, jika tak mampu, seekor lembu, tak mampu juga 7 ekor kambing. Ya. Okey, kalau tak mampu juga sembelih tadi, maka mereka boleh bersedekah. Bersedekah dengan nilai harga seekor unta. Okey. Kalau tak mampu, boleh berpuasa. Puasa banyak mana? Puasa mengikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan harga seekor unta. Jadi dam ini agak berat, ya, berbanding dengan dam-dam yang lain. Okey, seterusnya kesalahan kedua yang dikenakan dam tertib dan takdil ialah tidak dibenarkan masuk Mekah lepas berniat ihram. Dah niat ihram tapi tak boleh masuk Mekah. Jadi dendanya apa? Menyembelih seekor kambing. Tak mampu, boleh bersedekah dengan harga seekor kambing. Tak mampu juga, boleh berpuasa dengan mengikut bilangan harinya adalah mengikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan harga seekor kambing. Okey, seterusnya kotak yang kedua. Okey, kita tengok pula kotak yang kedua, iaitu dam takhyir dan takdil. Dam takhyir dan takdil adalah dam yang melibatkan flora dan fauna, itu tumbuhan dan binatang. Okey, jadi untuk dam ini, bila sebut takhyir, boleh pilih. Jadi maksudnya jemaah yang melakukan kesalahan ini, boleh sama ada dia boleh memilih dia menyembelih binatang ataupun sedekah ataupun berpuasa. Walaupun begitu, semuanya sama ada sembelih, sedekah, puasa, semua adalah nilai yang sama. Dalam menyembelih binatang, tengok tumbuhan yang dicabut itu ataupun binatang yang diburu itu besar atau kecil. Kalau kecil, nilaiannya sama dengan kambing. Kalau pokok besar, maka nilaiannya sama dengan unta. Okey. Seterusnya, kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga adalah larangan ihram selain daripada kotak 1 dan 2. Jadi, apa dia yang berkaitan dengan larangan selain daripada 1 dan 2? Itu yang berkaitan dengan diri yang saya sebut tadi. Ini adalah kotak 3. Okey, kesalahan-kesalahan ini akan masuk dalam kotak yang ketiga ini. Jadi apakah dam yang dikenakan kepada mereka? Dam yang akan dikenakan adalah mereka boleh memilih, ya, jemaah haji yang melakukan kesalahan misalnya memakai minyak wangi, ya, ataupun memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Mereka boleh memilih sama ada nak menyembelih seekor kambing ataupun bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, iaitu sebanyak 2 cupak seorang, ataupun mereka boleh berpuasa selama 3 hari. Okey, itu kotak yang ketiga. Seterusnya untuk kotak yang keempat. Okey, kotak keempat, tak buat wajib haji, melakukan haji tamatuk, haji kiran, tak wukuf, tak buat tawaf wida. Jadi kesalahan-kesalahan ini, mereka yang melakukan kesalahan ini bolehlah menyembelih seekor kambing. Kalau tak mampu, puasa 10 hari, sama iaitu 3 hari dibuat di Mekah dan 7 hari lagi boleh dibuat di kampung halaman. Jadi itu sahaja berkaitan dengan dam. Macam mana? Faham atau tidak? Okey, Ustazah harap kamu dapat memahami tajuk dam yang Ustazah ajarkan tadi. Okey, kalau tak faham, boleh ulang-ulang tengok. Okey, mudah-mudahan apa yang Ustazah paparkan tadi dapat difahami dengan baik. Dan untuk membantu kamu lebih memahami tajuk ini, jom buat kuis yang Ustazah sediakan. Linknya ada disediakan di bawah. Okey, ini linknya. Kamu boleh tengok di bahagian bawah nanti. Okey, selamat belajar.